Kita kehadap ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam program ilmu iaitu webinar bersiri Kepimpinan Pendidikan Tinggi Siri 1 Anjuran Universiti Malaysia Pahang dengan kerjasama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP, Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia MASTI dan Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas Universiti Malaysia Pahang PPTI UMP. Bagi pihak penganjur, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih dan tahniah kepada semua yang dapat bersama-sama pada program kita pada pagi ini dalam suasana kebiasaan baru ataupun the new normal, sementara kita pun masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan ini. Dan namun saya tidak berseorangan di sini daripada Dewan Bangkit Universiti Malaysia Pahang Pekan. Bersama-sama dengan saya adalah pengurus profesional Universiti Malaysia Pahang, dan juga yang turut berada di sini adalah di sebelah kiri saya adalah Yang Hormat Datuk Seri Ibrahim Ahmad, Pengerusi Universiti Malaysia Pahang. Jadi alhamdulillah, seperti yang semua sedia maklum, webinar kita pada hari ini yang turut diikuti oleh seluruh pentadbir dan masyarakat Universiti Awam Malaysia serta pihak Kementerian Pengajian Tinggi akan mengupas satu tajuk yang tidak asing pada diri kita sebagai pentadbir pengurus profesional, iaitu pengurusan bakat, cabaran pelan penggantian kepimpinan pentadbir. Hari ini kita akan mulakan program webinar kita ini dengan ucap tama, dan setelah itu kita akan meminta 3 orang panel yang telah kita jemput pada hari ini untuk mengupas tajuk kita pada hari ini. Justru bagi meneruskan acara, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Nordin bin Yahya, Pengarah Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi Malaysia AKAP, Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk menyampaikan ucap tama. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara Pengerusi Majlis dan Direktur saudara Farouk dari UMP dan MASTI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormat Datuk Seri Ibrahim Ahmad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang, yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Aziz bin Tajuddin, Naib Chancellor Al-Bukhari National University IU. Yang hormat Datuk Rashikin binti Ismail, Asia Sentosa, merangkap ahli lembaga penasihat rakyat, perusahaan kanan Universiti Malaysia Pahang, perusahaan kanan semua universiti yang ada pada pagi ini dalam webinar kita, Presiden dan DJK tertinggi MASTI, PPTI dan rakyat semua program webinar bersiri dan tinggi Siri 1 pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya mewakili AKAP ingin mengalu-alukan kehadiran dan mengucapkan terima kasih kepada semua panel dan semua panel dan peserta yang menyertai webinar bersiri Kepimpinan Pendidikan Tinggi Anjuran Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia MASTI, Universiti Malaysia Pahang, Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas PPTI dengan kerjasama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP. Saya yakin objektif utama webinar ini untuk berwacana aspek pengurusan bakat dalam kepimpinan pentadbir universiti dapat terlaksana dengan perkongsian para panelis yang hebat dan berpengalaman. Sepanjang perkongsian saya, tidak banyak wacana yang membincangkan mengenai isu-isu yang melibatkan jawatan pentadbir secara terbuka. Saya diucapkan kepada penganjur kerana berjaya membawa tokoh-tokoh ternama ke pentas webinar hari ini. Dengan semua yang saya yakin akan banyak mutiara, ilham, idea dan new wisdom akan timbul hasil dari wacana kita pada pagi ini. Dengan kesempatan yang ada, izinkan saya berkongsi sedikit pengenalan mengenai AKAP. AKAP atau Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang
berfungsi, mengenal pasti, mentaksir, profil dan membangun potensi kepemimpinan demi kelestarian dan kecemerlangan ekosistem dengan tertinggi adalah besar GDP dan aset. Hal itu adalah menjadi aspirasi rakyat untuk menginstitusikan kelompok kepimpinan di kalangan staf akademik dan tetap serta menyusun program-program pembangunan yang adalah menjadi tanggungjawab rakyat selain dari peranan urusan sekolah bakat nasional dan membangunkan kompetensi di kalangan akademik bagi kelestarian industri jawatan-jawatan utama di industri awam. Akan juga memberikan fokus struktur untuk kelompok petadbir bagi jawatan utama petadbir industri seperti pendaftar, berdahari, pustakawan dan lain-lain. Usaha bakat termasuk pelan pergantian bagi jawatan-jawatan utama ini juga perlu diberi perhatian sewajarnya kerana mereka adalah sebahagian dari rantaian ekosistem yang sangat berperanan memacu kecemerlangan bersama dengan urusan tinggi. Dalam tempoh setahun ini, rakyat telah menganjurkan pelbagai program pembinaan kapasiti untuk membangun industri awam, khususnya uruskan bakat yang lebih sistematik di institusi masing-masing. Antara programnya ialah Talent Management for Excellence atau TIM dan TEP, Top Executive Program, yang memberikan penentuan khusus kepada pembangunan kompetensi di kalangan petadbir. TIM Kohort 1 khususnya telah melatih 52 orang peserta pada tahun 2018 dan 2019 dan 35 orang peserta telah berjaya dan menggerakkan diploma profesional dari Universiti Besar Pahang pada November 2019 yang lalu. Dan seramai 35 orang lagi sedang mengikuti program TIM Kohort 2 yang dijangka selesai sebelum akhir tahun ini. Untuk profiling pula, seramai 88 orang dari kalangan petadbir kanan juga telah menjalani pentaksiran ataupun assessment serta profiling assessment pada kesediaan untuk dipertimbangkan lantikan ke jawatan yang lebih kanan, khususnya pendaftar dan berdahari. Untuk tahun 2020, ACAD telah menerima tambahan seramai 378 orang dalam pengkalan nasional untuk kumpulan bakat kompetensi bagi petadbir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berpandangan tema webinar Masti hari ini, pengurusan bakat, cabaran pelan pergantian kepemimpinan petadbir, adalah sangat relevan dengan ini dalam kepemimpinan pendidikan tinggi. Dan pelan-pelan pembinaan kapasiti dalam usaha bakat, kumpulan bakat telefon dan pembangunan bakat berpotensi, program pemberkasaan usaha bakat rakyat untuk kumpulan petadbir. Saya yakin bahawa semua universiti kini mula percaya kepada urusan bakat yang berkesan serta telah mula merancang sistem tabir urus pelan pergantian kepimpinan petadbir yang dilaksanakan dengan kaedah masing-masing. Malah beberapa universiti telah punya unit pelan penggantian yang khusus untuk membantu pengurusan universiti dan LTU membuat keputusan. Namun saya berpandangan masih wujud beberapa cabaran dalam pelaksanaan dan pemantapan aspek ini. Kemungkinan masih ada universiti yang belum mempunyai dasar dan kaedah pelaksanaan yang jelas. Pihak pengurusan universiti belum mempunyai kepercayaan yang tinggi pada sistem urusan bakat yang teratur. Sistem webina anjuran siang ini dengan bersama panel yang berpengalaman akan mengetengahkan banyak isu dan cabaran yang sebenarnya berlaku di medan urusan bakat. Dan sebahagian yang mungkin akan dibangkitkan oleh moderator dan soal jawab nanti oleh peserta dalam sesi diskusi nanti. Antara cabaran yang berbangkit kemungkinan adalah sekitar aspek-aspek berikut. Perancangan dan pelaksanaan urusan bakat, kepimpinan dan pelan pergantian bagi jawatan utama
pentadbir yang kurang jelas atau kurang teratur. Dilema pertimbangan memilih antara calon luar dan calon dalam untuk jawatan utama universiti. Dilema lantikan berbentuk kontrak atau lantikan tetap khususnya untuk jawatan utama seperti pendaftar. Metrik persaraan dan calon atau kekekanan atau pegawai lain. Lantikan staf akademik ke jawatan pendaftar dan juga untuk jawatan pentadbir yang mempunyai skip khidmatan tersendiri atau berbentuk teknikal seperti pengarah ICT, pengarah pembangunan, pengarah pusat Islam, pengarah sukan dan lain-lain. Pemilihan terbuka atau pelantikan dari sektor swasta ke sektor awam. Semua cabaran ini timbul dari harapan yang tinggi terhadap keupayaan dan kompetensi pegawai pentadbir utama universiti untuk memacu cemerlangan. Ini juga berkait dengan pentingan peranan golongan pentadbir sebagai tonggak khidmatan awam bagi menyokong government of the day. Ya. Sekalipun pucuk kepemimpinan seperti Naib Chancellor berubah-ubah dan berganti, sistem pentadbiran, governance dan perkhidmatan universiti seharusnya kekal bantah untuk menyokong kecemerlangan serta berusaha mencapai visi dan misi universiti. Saya yakin dengan barisan panelis hebat hari ini, webinar akan menyentuh sebahagian dari cabaran-cabaran ini dan mencadangkan kaedah penyelesaian terbaik yang boleh diaplikasikan di institusi masing-masing. Tuan dan puan para hadirin sekalian, pelan pergantian adalah rancangan jangka panjang dalam urusan bakat kepimpinan universiti. Setiap pelan pergantian harus berguna dengan pewujudan talent pools yang terdiri dari staf yang dikenal pasti sebagai profesional dan sebagian mereka yang berpotensi lebih tinggi sebagai high potential di setiap institusi. Daerah kepastian bakat atau talent identification dan pentaksiran yang sistematik dan diiktiraf perlu dilaksanakan dan seterusnya jurang kompetensi dapat dianalisa bagi tujuan pembangunan. Pelaksanaan haruslah bagi kira program penggunaan bakat dalaman secara berstruktur dan pendekatan yang biasa digunakan dengan nisbah 70-20-10. Selain dari program pembangunan berbentuk kursus, face to face dan sebagainya, pendedahan yang sewajarnya perlu dititik berat berkaitan dengan pendedahan bidang tugas yang berbeza, polisi tempatan, tugas yang bersifat strategik, ada yang bersifat operasional, pengalaman berbentuk experiential learning melalui projek khas atau task force tertentu atau program cabaran atau mentoring atau coaching atau sebarang kombinasi lain-lain. Perkembangan sebenar seseorang individu dalam kompetensi mereka banyak sebenarnya terbentuk dalam tempoh jangka panjang melalui kaedah pembangunan yang sendiri dan informal. Walaupun informal atau self-learning sendiri, pembangunan yang meliputi pembangunan individu berkenaan perlu dirancang dan dilaksanakan dengan sistematik atau dipantau berdasarkan. Setengah universiti di Malaysia kini mula mengambil pendekatan banyak universiti luar negara dengan berlatih pegawai takbir untuk jawatan-jawatan perkhidmatan profesional seperti hal ehwal antarabangsa, pengambilan pelajar, urusan antarabangsa, urusan pelajar, pemasaran, hak ehwal korporat, sukan, penerbitan, pembangunan, IT yang lazimnya dulu rata-rata disandang oleh staf akademik. Anggapan dulu pegawai takbir tidak mempunyai kompetensi atau kepakaran bagi tugas-tugas khusus setiap kali hampir dengan urusan akademik. Ini functional takbiran yang bersifat khusus, strategik dan memerlukan kompetensitas. Medan yang diberikan ini membuka peluang yang lebih besar bagi takbir menimba pengalaman yang berbeza, pendedahan yang lebih luas dan menjadi spesialis atau pakar bidang dalam skop kerja ini. Peluang seperti ini datang dengan cabaran-cabaran tersendiri dan saya yakin ini akan menyediakan laluan untuk pembangunan kompetensi yang lebih mantap bagi menggalas tugas kepimpinan yang ada manfaatnya pada staf berkenaan dan institusi. Tuan dan puan sekalian, walaupun kita berhadapan dengan berbagai cabaran dan banyak lagi cabaran yang mungkin akan dibincangkan pada hari ini, kita perlu berfikiran optimis dan positif dan terus mencari penyelesaian untuk bergerak ke hadapan. Pelan pergantian haruslah dirancang, dilaksanakan secara holistik
dan sistematik agar kita dapat menyediakan ukuran bakat yang besar bagi jawatan-jawatan yang lebih kanan. Setiap institusi diunitkan dan budaya gambaran tersendiri sesuai dengan peringkat umur, saiz, fokus dan sumber yang ada. Menyadari keperluan bahawa setiap universiti mempunyai unit pengurusan bakat yang lebih mantap, CAP telah memulakan 2 projek besar pada 2020 yang melibatkan dana berjumlah RM411,000 iaitu projek Capable, projek yang di short form Capacity Building for Excellence, dan program Intellectual Discourse Research. Program Capable dengan jumlah dana sebanyak RM219,000 mensasarkan pembangunan unit pengurusan bakat di universiti dengan fokus kepada pemberkasaan kerangka kepimpinan dan pengurusan bakat, penambahbaikan model dan program latihan kepimpinan di universiti masing-masing. Projek dimulakan melalui proses competitive bidding, pembinaan kompetitif dari institusi berminat. Setiap projek terpilih menerima dana sehingga RM20,000 untuk membantu universiti membangun dan mengukuhkan pengurusan bakat masing-masing. Program ID, Intellectual Discourse Short Research pula membutuhkan dana sebanyak RM195,000 dan dialihkan kepada 13 projek proposal. Beberapa projek di bawah program IDR telah dikhususkan untuk mengkaji aspek pembinaan pentadbir dan profesional. Hasil dari penyelidikan jangka pendek selama 6 bulan ini akan insyaAllah diwacanakan dalam apa yang kita sebut sebagai ACAP, Intellectual Discourse Roundtable, dan akan diimplementasikan untuk rujukan masa depan. Satu lagi program khas untuk para pentadbir yang ACAP telah mulakan pada tahun lepas ialah Top Executive Program atau TEP yang dibangunkan dengan kolaborasi strategik bersama dengan Universiti Melaya dan University of Nottingham, Malaysia, yang kita akan teruskan lagi untuk tahun 2020 dan 2021. Untuk TEP Hot 1 bagi tahun 2019-2020, seramai 30 orang pentadbir telah selesai mengikuti program kegiatan. ACAP akan terus menyokong dan bersama berkolaborasi dengan universiti bagi membangunkan sistem pengurusan bakat di universiti, kerana ianya sangat berkait rapat dengan fungsi utama ACAP membangunkan barisan kepimpinan pendidikan tinggi negara yang berkompetensi dan berkaliber tinggi. Akhir kata, saya mewakili pihak ACAP ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis dan peserta yang mengikuti program ini dan mengucapkan syabas dan tahniah kepada Universiti Malaysia Pahang dengan kerjasama Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia, MASTI, dan Persatuan Pentadbir dan Universitas UTI atas usaha dan kejayaan pembangunan program ini untuk siri 1 dan insyaAllah untuk siri 2 nanti. Saya berharap agar usaha ini akan diteruskan lagi dengan pengisian yang lebih bermanfaat untuk para pentadbir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pihak pengajar ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Nordin Yahya, Pengarah ACAP, atas ucap pertama sebentar tadi yang saya fikir menyentuh beberapa perkara yang akan dikupas dalam webinar pada hari ini. Hadirin dan hadirat para pentadbir yang saya hormati sekalian, sebelum meneruskan program pada pagi ini, saya ingin mengingatkan semua peserta yang menyertai webinar, sama ada melalui Zoom ataupun mengikutinya melalui FB Live, serta yang mungkin yang bersiaran daripada Universiti Malaysia Pahang pekan ini, boleh membuat pendaftaran menerusi link yang telah disediakan. Kalau kita lihat penyertaan kita ni pada hari ini mencecah lebih daripada 100 orang. Kalau kita kira yang berada di UMP pekan itu lah. Jadi saya juga membuka kepada para peserta yang ingin bertanya, boleh mengajukan soalan melalui ruang chat dalam medium Zoom ataupun ruang komen di dalam FB Live, ataupun boleh WhatsApp hantar kepada saya di talian 019-2323-951. Okey, sekali lagi 019-2323-951. Jadi saya akan melihat soalan-soalan daripada yang akan diberikan oleh para peserta
selepas sesi kita bersama dengan panel ini selesai. Dalam seterusnya adalah kita akan membincangkan secara ilmiah aspek pengurusan bakat dalam kumpulan pentadbir UC dalam memacu dan juga meloncatkan kecemerlangan ke tahap yang lebih tinggi. Justru pada webinar kali ini kita semua berasa sangat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan 3 orang ahli panel yang hebat dan pakar dalam bidang yang diceburi untuk berkongsi dan juga memberi pandangan tentang tajuk webinar kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sesi webinar kita pada pagi ini diteruskan dengan perkongsian oleh panel pertama, iaitu Yang Hormat Datuk Seri Ibrahim bin Ahmad, Pengurusi Malaysia Pahang, yang mungkin ramai mengenali beliau sebagai ataupun dengan panggilan Pak Yip. Mungkin lebih mudah untuk kita kenal atau kita nak memanggilnya Pak Yip lah daripada nak menyebut Datuk Seri Pak Yip. Setuju. Jadi mungkin sebelum saya menyerahkan ataupun meminta Pak Yip meneruskan hujah dan juga pandangan, izinkan saya untuk memberikan sedikit keterangan latar belakang Pak Yip ni. Kalau nak dapatkan nak baca CV itu panjang, jadi saya dah cuba ringkaskan. So Pak Yip ni, kalau kita lihat, beliau adalah seorang anak jati Johor yang mungkin ramai juga mengenali beliau sebagai mantan Ketua Pengarah Pelajaran, Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat, MARA dahululah, yang merupakan tokoh yang tidak asing dalam pembangunan modal insan melalui pendidikan. Ketokohan ini tidak terhad di dalam negara sahaja, tapi beliau turut menyumbang di peringkat antarabangsa seperti menerajui OISCA Malaysia. Ini sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang terkemuka di Jepun. Perlibatan aktif ini turut melayakkan beliau diiktiraf sebagai Best Recruitment Evaluation Technique dalam anugerah Human Resource Asia Recruitment Award 2016 dan Brand Laureate Icon dalam anugerah Transformational Corporate Leader 2016. Dalam sektor pendidikan, selain menjadi ahli dalam Majlis Usahawanan Pendidikan Tinggi Negara, beliau juga telah dilantik sebagai Pro Chancellor Universiti Kuala Lumpur pada tahun 2011 hingga 2017 dan kini berkhidmat sebagai pengurusi Universiti Malaysia Pahang. Dan saya rasa dengan saya membaca sedikit latar belakang beliau ini, saya percaya ramai yang tertunggu-tunggu apakah perkongsian yang akan diberikan oleh beliau. Dan untuk itu saya memulakan persoalan pertama ini Pak Yip dengan merujuk kepada tema kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pengurusan bakat. Kalau kita lihat dari segi ciri-ciri personality ataupun personality unggul ataupun kita pernah menyebut dulu towering personality, ada berapa ciri yang dinyatakan. Antara ciri-cirinya adalah mereka itu mempunyai cita-cita, berwawasan, mempunyai kualiti kepemimpinan, daya tahan serta inovasi dan kreativiti. So bagaimana Pak Yip melihat cabaran pengurusan bakat pentadbir ini dilaksanakan khususnya di UC awak? Mungkin Majlis dengan segala-galanya mempersilakan. Terima kasih Saudara Pengerusi yang dihormati Profesor Nordin, Datuk Aziz daripada Al-Bukhari Universiti, Datuk Arsiki dan lain yang dapat mengikuti webinar ini. Saya terus saja kepada, sebelum saya jawab secara keseluruhan, saya nak gambarkan Universiti Awam ini sebuah institusi yang mempunyai tiga kelompok ataupun tiga aset. Saya suka perkataan aset ya. Yang pertama, kita ada pensyarah dalam pengurusan, tak termasuk pelajar. Yang kedua, kita ada kelompok pentadbir, kelompok daftar, timbalan pendaftar. Dan kita ada kumpulan pentadbiran sokongan pentadbiran. So ada tiga kelompok ini yang akan menggerakkan universiti mencapai ke satu tahap yang bergantung kepada misi dan visi masing-masing. Jadi dalam hal ini kita kena perlu memahami, pertama sekali dalam pengurusan bakat ini, kita perlu memahami apakah strategi outlook ataupun apakah yang ingin dicapai oleh universiti berkenaan, khusus Universiti Awam dalam konteks pembangunan bangsa dan negara.
Bagaimana kita tahu universiti ini pada dasarnya kita ingin melahirkan graduan yang baik, a good man. Jadi orang graduan yang baik ini yang akan menyumbang kepada pembangunan negara dari segi sama ada untuk menjadi pesawat ataupun menjadi competent workforce dan sebagainya. Mereka perlulah dilatih oleh manusia yang juga mempunyai karakter yang baik, pencaranya. Dan untuk membangun pencaraan yang baik, kita mempunyai sistem pentadbiran yang juga baik dan pentadbir yang baik. Barulah kita punya flow, peranan masing-masing itu dapat melahirkan apa yang diimpikan oleh universiti berkenaan. Jadi dalam konteks ini, sebagai manusia, kita melahirkan modal ihsan, kita juga ihsan, kita kena memahami manusia itu dari 3 basic atau 3 perkara asas. Yang pertama ni tentang the knowledge level orang sendiri. Yang kedua ni kemahiran mereka sendiri atau kompetensi orang berkenaan. Sebab bila kita nak bersepakat, kita kena tahu tahap kompetensi mereka. Dan yang paling penting yang ketiga ialah nilai-nilai dia ataupun values kepada manusia berkenaan. Jadi dalam konteks untuk membangunkan bakat ataupun the talent development dalam semua institusi, kita kena memahami perkara. Dan semua institusi sekurang-kurangnya akan ada 3 perkara pokok. The main factor, lepas tu tugas dan tanggungjawab itu sendiri, apa bidang yang dia nak buat. Yang ketiga, ekosistem yang ada dalam universiti kena. Jadi ketiga ini kena balance. Kita perlukan manusia yang baik, kita perlukan sistem atau proses dalam tindak tanduk kita pekerjaan kita yang baik, dan yang ketiga kita kena ada sistem sokongan atau environment yang baik. Barulah institusi ataupun universiti atau universiti berkenaan boleh bergerak seiring bersama. Apa yang menjadi cabaran universiti awal, tuan-tuan? Terutama dalam jawatan utama. Jawatan utama universiti awal biasa dipegang oleh akademik. Dan sebagian besar akademik ini tidak dilatih secara formal. Kebanyakannya, kalau kita tengok pelatihan Vice Chancellor, pelatihan Timbalan dan berasaskan kepada pemilihan yang kita biasa buat. Dan saya diberikan yang pengalaman saya, kalau nak melantik pemimpin, pertama sekali kita kena proper proses, iaitu dia kena ada sekurang-kurangnya mesti kita buat profiling punya proses. Dan alhamdulillah akad saya juga tanya telah ada profiling ni, kita tahu level of thinking dia tu, wisdom dia yang tidak boleh diukur dengan perkara biasa. Jadi kita perlu satu proses yang jelas. Yang keduanya, kita memerlukan pemimpin yang mempunyai high for achievement. Kita tak nak melantik pemimpin atau ketua yang hanya nak sign surat. Kalau dulu menjadi bos ni, dia lebih mudah kerja. Zaman sekarang tak boleh, bos yang paling teruk kerja. Kalau orang bawah kerja 8 jam, bos mungkin kerja 9 jam, 10 jam dan sebagainya. Kita kena menggambarkan contoh yang baik supaya tanggungjawab dan peranan kita dapat dilihat sebagai contoh kepada yang bawah. Itu cabaran pertama. Jadi kita tak boleh lagi tak naik pangkat nak jadi senang. Dalam dunia ni kalau kita nak jadi senang, memang kita suka nak jadi. Sebab cabaran pula sebenarnya sebab ada masalah kalau kita dilantik. Kalau tak ada masalah, apa kita lantik jawatan tinggi itu? Tak perlu. Saya selalu cakap kadang-kadang pengarah jumpa saya, dia kata, saya ada masalah. Okey, what is the solution? Memang ada masalah, sebab ada masalah nanti awak sebagai pengarah. Tidak apa-apa nanti awak pengarah, dia letak orang lain. Itu cerita. Jadi dalam konteks pengurangan bakat, kita kena melihat dari sudut keseluruhan institusi berkenaan. Dan saya yang pastinya, apakah kita punya visi, misi, objektif dan strategi yang perlu ada pada masa berkenaan. Barulah kita boleh, dan program-program dia yang pertama, visi. Untuk mencapai visi kita ada misi, untuk mencapai misi kita ada objektif, untuk mencapai kita ada strategi. Strategi ini boleh berubah. Dan strategi ini kena supported pada program dan aktiviti. Program ini bergantung macam di UMP. UMP ni sebuah universiti Anton atau Malaysia Technical University Network. Kita ada 4, UMP salah satu. Dan fokus kita ialah untuk melahirkan graduan yang TVET oriented, yang skillful, yang market driven, yang industry driven. Dan alhamdulillah berasaskan kepada tujuan itu, kita telah merangka
strategi dan juga program kita menghala kepada itu. Dan untuk bakat itu mesti, kalau kita nak membangun kompetensi bakat-bakat dalam UIP, mestilah selari dengan strategi yang telah kita bentuk itu. Jadi itulah pada asasnya yang saya sampaikan sebelum kita pergi pada perkara lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Im atas kupasan sebentar tadi, dan ada beberapa perkara yang telah disebut oleh Pak Im tadi, di mana di dalam sebuah MC kita ada 3 kelompok utama yang kita semua maklum, seperti pensyarah, pentadbir dan juga sokongan. Namun mereka ini perlu dilihat dari segi knowledge levelnya, dari segi kompetensi level dan juga nilai-nilai yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Tetapi apa yang menarik yang disebut oleh Pak Im tadi adalah satu mekanisme ataupun satu suasana yang perlu dilaksanakan adalah melihat kepada satu proses dan juga ekosistem yang baik, maka institusi itu sendiri akan boleh menjadi cemerlang. Jadi alhamdulillah kupasan daripada panel pertama tadi telah memberi sedikit gambaran berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Seterusnya adalah perkongsian oleh Yang Bahagia Profesor Dato' Dr. Abdul Aziz Tajuddin yang ketika ini menjawat jawatan Naib Chancellor Al-Bukhari International University, AIU. AIU ini adalah satu kampus yang sangat indah dan lengkap, dan alhamdulillah saya berpeluang bersama dengan rakan saya untuk melihat sendiri bagaimana kampus AIU yang sangat tenang dan setenang muka Prof. Dato' Aziz di sana tu dengan ceritanya berbaju batik biru tu. Dan sedikit keterangan Yang Bahagia Prof. Dato' Aziz. Umum mengetahui sebelum beliau berhijrah ke AIU, beliau merupakan pendaftar di Universiti Sains Malaysia selama 2 tahun sehingga Disember 2017. Malahan pernah beliau ke AIU pada mulanya sebagai pendaftar pada Januari 2019, dan pada awal tahun ini, pada 12 Januari 2020, beliau telah dilantik menjadi Naib Chancellor AIU. Atas pengalaman mengemudikan pentadbiran, saya boleh panggil sebagai secara hybrid antara universiti awam dan juga universiti swasta. Saya percaya pasti banyak pengalaman dan juga ilmu yang boleh beliau kongsikan dengan kita para pentadbir, pengurus profesional pada hari ini. Untuk itu, saya nak mulakan persoalan yang pertama untuk Yang Bahagia Prof. Dato'. Bagaimana pengalaman Yang Bahagia Prof. Dato' mengurusan hybrid di UA, universiti awam dan juga US, universiti swasta ini, berkaitan jurang yang mungkin wujud dalam pengurusan dan pelaksanaan pelan pergantian antara UA dan US. Dan kita semua sudah maklum, Yang Bahagia Prof. Dato' juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif berkaitan dengan pengurusan bakat di USM sebelum ini. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit dengan kami. Silakan. Prof, mungkin on mic, Prof. Amin. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Ibn Farouk, dan saya ucap tahniah kepada UMP, AKEP, Masdi kerana dapat menganjurkannya. Terima kasih kerana menyebut saya. Jadi terima kasih pada persoalan tersebut. Saya pun nak share pengalaman, mungkin nampak radikal ataupun berlain, tapi I think sebagai universiti pengalaman dan juga idea-idea yang berlain patut kita makmurkan. Pertama, kita kena ingat bahawa macam universiti sebut tadi, universiti ni sebenarnya is about it's not defined by anonymous building, bangunan hebat-hebat, tetapi it is defined by great intellect. It's about human. Kita nak melatih manusia dan memerlukan manusia yang hebat. Itu yang penting. Dan bila cakap pasal manusia, pembinaan dia pun sudah penting juga. Dan sebenarnya succession planning ni adalah amat penting. Dan saya rasa kerajaan sendiri pun telah sedar pada dulu sebab ada feeling bilangan 326 tentang panduan menunjukkan search committee dan juga pelaksanaan plan pergantian. Tapi saya rasa macam kita tahu lah, tak berapa nak take off.
dan tidak berkala. Tapi alhamdulillah ada AKF yang mula-mulanya menumpukan kepada akademik telah mula memberi perhatian kepada juga bukan akademik dalam pentadbiran. Dan kita kena ketahui bahawa nak manage universiti ini satu perkara yang memang different. Mungkin kalau syarikat-syarikat ni dia beza, tapi dekat universiti ni kita nak manage manusia-manusia yang pandai-pandai belajar, PhD, pas habis darjah. Dan hebat-hebat, walaupun mereka tak pandai pentadbiran, dia kata dia pandai pentadbiran juga, dan kita kena handle mereka dengan baik. Jadi penantian ni, walaupun kita rasakan perlu pada unit dan sebagainya, tapi bagi saya is more than that, because dia bukan saja merangkumi plan tersebut juga, tapi dia merangkumi daripada recruiting, daripada training dan juga daripada retaining. Yang itu saya rasa apabila perkara ini tersebut, dia bukan saja sekat ini, tapi dia lebih kena besar lagi. Dan ditanya tadi tentang pengalaman, memang saya rasa bila saya dah biasa di public dan juga sekarang di swasta, dia banyak beza. Terutamanya yang disebutkan daripada awal dari di public ni, kita ramai staff yang kita ada. Dan kalau kita boleh nak naikkan pangkat orang dari pedalaman, yang tu yang jadi isu sekarang. Yang saya rasa kalau begitu caranya, maka kita punya section planning must be very well developed dan organized. Dan kita kena tahu bahawa di public banyak. Sementara di swasta ni dia berbeza. Staffnya selalu tak banyak, lean, very small, dan they are more of output oriented. You don't perform or you go. Dia tidak akan letak di situ lagi. Dan dia berpeluang untuk mencari orang dalam dan juga di luar. Mungkin Datuk Rasikin banyak telah sendiri, dan macam saya di sini Bukhari sendiri pun, saya banyak peluang untuk ambil orang luar, orang yang boleh fit in actually dengan kompetensi yang dikendaki. Tapi mungkin di swasta kita terpaksa melalui proses yang juga akan terpaksa kita beri prioriti kepada orang dalaman, kerana itu merupakan dia punya tata cara untuk naik pangkat dan naik gaji dan sebagainya. Mungkin itu yang boleh menghantui kita dalam kita proses nak menjalankan section plan. Saya sebut tadi tentang proses ni memang daripada recruiting, daripada training, dan daripada preparing mereka untuk mengisi kekosongan yang ada. Dan satu lagi saya rasa yang saya boleh buat di private university ni, dulu pun saya dah kemukakan idea ni di USM, iaitu multitasking dan cross-linking dan saya sebut sebagai cross appointment. Macam kat sini, sebab saya merasakan bahawa untuk talent management ni, apabila seorang tu okey dan bagus, tidak perlu kita halang dia. Sebab tu saya rasa kalau seorang pentadbir yang bagus, boleh jadi naik transfer, tidak ada masalah. Dan sebaliknya, kalau tidak ada orang yang dapat mengisi sebagai pentadbiran, ada orang akademik yang bagus, boleh mengisi. Itu perkara-perkara yang saya rasa akan memberi peluang pada orang, tidak kita halang progres dia daripada awal ini. Yang saya rasa it's not very healthy. Di sini macam saya boleh latih misalnya orang yang akademik untuk mengajar. Sekiranya dia memenuhi syarat-syarat orang bukan akademik untuk mengajar, sekiranya dia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh MPA dan DPT dan juga Senat Universiti. Jadi bermakna kita memberi peluang dia untuk mendedahkan kebolehan dia, dan ada lebih baik kerana mereka ni sometimes adalah practitioner. Menjadi harapan Al-Bukhari Universiti ini, 30% of our 30% daripada kami punya akademik staff akan diambil dari industri Al-Bukhari itu sendiri. Jadi mereka akan mengajar daripada hati ke hati pelajar, daripada buku ke buku. Yang saya rasa lebih penting lagi. Itu ada kelebihan-kelebihan yang kita ada. Tetapi mereka telah memenuhi minimum master dan sebagainya untuk ini. Jadi bermakna itu kekayaan yang ada atau kekayaan bakat yang ada itu dapat kita pergunakan dalam kes yang berkaitan. Dan saya rasa untuk ditingkatkan kebolehan pentadbir ini, banyak benda yang kita beri pada akademik perlu diberi kepada pentadbir. Masa saya kat universiti pun, saya cadangkan pentadbir boleh pergi sabbatical leave untuk training. Kalau mereka kita hantar untuk master dan PhD, bukan balik dengan master dan PhD dan hanya duduk di
office dan belakang kerja dahulu juga. Mungkin mereka boleh sukang dan menjadi mengajar di dalam kelas dan sebagainya. Ini benda-benda yang perlu kita terakai dan kita lakukan demi untuk memastikan the best will be there dan untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan saya rasa banyak perkara tersebut saya rasa yang perlu kita lakukan. Di swasta ni saya sebutkan tadi, memang kalau kami kalau tak perform dia akan leave because dia by contract. In a way yang kita buat latihan kontrak di Universiti Awam untuk pegang sesuatu benda itu bagus juga. Sebab kalau sekiranya dia tak perform, we can get another person. Itu yang saya rasa benda-benda yang kita boleh tinggal out dan kita boleh cuba utarakan dan ubah perkara-perkara tersebut. Dan satu lagi, kami yang mudah di sini adalah kalau kami tidak seseorang itu, kami boleh bayar pada harga yang diturun. Mungkin Universiti Awam kita tertakluk dengan peraturan baru itu, dengan warung-warung yang ada, yang mungkin kita tidak boleh ambil orang-orang yang baik. Dan macam saya sekarang ni di bawah hari, saya mengambil orang-orang yang di-train oleh AKED dan juga orang JBT, CEO fakulti. Saya lihat CEO fakulti itu yang dihantar 6 bulan attach ke industri dan saya bawa ke sini, dan itu benda-benda yang private university boleh buat. Mungkin Universiti Awam tak boleh nak laksanakan. Semua kalau kita nak ambil daripada Universiti Awam, isu pinjaman sebagainya menjadi isu yang besar, karena di universiti swasta ni dia lebih pada you may pay very high, tapi it is contract basis. Kalau kita perform off your work, tapi di Universiti Awam mungkin kita ada warrant, kita akan bekerja sampai pensiun walau tetap bekerja. Yang itu mungkin negative aspect to it, dan we have to live with it lah. Itu benda-benda yang mungkin setakat ini yang saya dapat kongsi antara perkara yang boleh dilakukan saudara mereka. Terima kasih. Okay, terima kasih yang bagi Prof. Datuk. Melihat kepada kepuasan daripada yang bagi Prof. Datuk ini tidak kurang menariknya, bahkan menambah beberapa info baru tentang pengusahaan bakat khususnya yang dilaksanakan di UAE dan juga di US. Sedikit yang saya lihat ataupun saya dapat catatan ini, kita melihatkan bahawa pengusahaan bakat ini secara umumnya memang kita menguruskan manusia, dan ada kelompok ataupun mereka ini perlu dikenal pasti bakat-bakatnya melalui satu proses. Tetapi berbeza antara UAE dengan US agak lebih kata mudah kerana dapat menarik bakat-bakat yang terbaik ini dengan memberikan penawaran yang menarik. Tetapi UAE mungkin terhad kepada peraturan dan sebagainya. Tetapi satu poin yang saya rasa mungkin kita boleh lihat nanti boleh dikupas oleh penelitian lain adalah berkenaan dengan wujudnya ataupun perlunya universiti itu melaksanakan multitasking ataupun cross appointment, silang lantikan ini. Dan ianya satu pendekatan yang terbaik dalam kita menggunakan mengoptimumkan sumber manusia yang ada di universiti itu sendiri. Saya rasa mungkin itu kita boleh kupas sebentar lagi lah. Dan alhamdulillah apa yang dikongsi oleh yang bagi Prof. Datuk tadi sebenarnya amat relevan dalam suasana kita pada hari ini, yang saya fikir dalam senario sekarang ini memang memerlukan bakat-bakat yang memang boleh berserta, boleh berada di mana-mana. Campaklah di mana-mana, mereka boleh melaksanakan satu tugas itu dengan segera. Tapi kita faham kita ada jurang kompetensi, kita ada jurang mungkin dari segi pengetahuan dan sebagainya. Alhamdulillah kita telah masuk ke kupasan yang ketiga oleh seorang tokoh wanita yang saya boleh katakan hebat juga dalam pengurusan sumber manusia, iaitu Yang Hormat Datuk Nur Ashiki Ismail, yang merupakan pengarah sumber manusia di Asia Sintomo Sdn Bhd, dan beliau juga merupakan salah seorang ahli lembaga penasihat di ACAP. Untuk makluman hadirin semua, Yang Hormat Datuk telah berkhidmat di Asia Sintomo ini sejak 2014, dan sebelum itu pernah juga berkhidmat dengan beberapa syarikat seperti Multinational Britain, di Sony, di Emerson, di Aztec dan juga Maju Holdings Sdn Bhd. Sebagai yang saya lihat bila saya baca CV Yang Hormat Datuk, beliau adalah memang seorang yang pakar dalam sumber manusia dari segi pengambilan awalnya sehinggalah melatih
dan seterusnya memberi penilaian evaluation. Atas pengalaman dan pencapaian cemerlang selama lebih 30 tahun ini, Yang Hormat Datuk pernah menerima anugerah HR Leader of the Year pada tahun 2011 oleh Malaysia Institute of Human Resource dan terkini turut menerima anugerah yang sama pada tahun 2018. Berdasarkan latar belakang yang hebat ini pasti akan memberikan manfaat kepada peserta webinar kita pada hari ini. Yang Hormat Datuk, berdasarkan tema kita pada hari ini, mungkin saya nak memulakan soalannya, apakah pandangan Yang Hormat Datuk pengurusan bakat di agensi swasta ini berdasarkan pengalaman di pelbagai industri pasti akan mewujudkan cabaran dan bahkan aspirasi dalam menguruskan bakat melalui pelan pengantian yang komprehensif. Mungkin boleh kami di Universiti Awam ni belajar sesuatu daripada pelaksanaan di peringkat swasta. Dipersilakan Yang Hormat Datuk untuk memberikan sedikit kupasan tentang soalan tersebut. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Terutama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak pengajar dan juga akan terima kasih kepada yang menjemput untuk saya berkongsi pengalaman saya. Saya ada sediakan slide. Apa yang saya akan kongsi bersama ialah pengalaman saya, perjalanan dan pelaksanaan bakat succession planning di Sintema. Jadi kalau boleh saya minta pihak pengajar on-cam slide tu. Setelah tunggu itu mungkin saya nak memperkenalkan sedikit tentang Sintema. Sintema ialah sebuah syarikat chemical, specialty chemical yang berpangkalan di London. Dan saya dan tak banyak syarikat yang memilih Kuala Lumpur sebagai regional headquarters. So this is one of the reason that I think I'm attracted to Sintema untuk memastikan bahawa negara kita terus maju dan dapat banyak investment daripada pelabuhan luar. Okey, terima kasih. Jadi kalau boleh saya nak tujukan pada our talent journey, boleh put in the presentation mode, please. So, okay, next please. Nah, seperti mana yang Pengerusi Majlis beritahu tadi, saya telah memulakan perkhidmatan di Sintema pada tahun 2014. Dalam masa itu saya perhatikan bahawa adalah perlu succession planning dilaksanakan di semua syarikat. Di mana-mana syarikat saya pergi pun saya rasa saya ingin membuat satu transformasi dan succession planning is one of the transformation agenda. So pada tahun 2019 bermulanya perjalanan pembangunan dan pelaksanaan perangkaan talent di Sintema, di mana kita bermula dengan design. We design the program, the process. Ali Bennett mengatakan tadi bahawa proses adalah satu item yang penting, ya. Yes, I agree. To have a process is very crucial. So what we did was we define the talent review, the assessment, the criteria, and how we want to select the talent pool. Then when we finalize the process, we also finalize the 9-box grid. Saya pasti di universiti juga melaksanakan perkara yang sama, tapi saya just share pengalaman saya. Jadi we finalize the 9-box grid, and we also finalize what are the development definition using the 9-box grid. Kemudian kita develop on the template and how we want to develop the strategy on development activities, and we communicate to the talent review process ni kepada semua
HR practitioners di Sintema dan juga the line managers. Capability building is one of the crucial things, because kalau nak menjawab soalan apakah cabaran dan apakah cabaran untuk menguruskan ni, salah satunya ialah capability building. Because kalau misalnya line managers are not able, are not competent enough to provide or to carry out this process, then we're going to fail. So that's where in the development process, we must make sure that the capability building is being carried out. Then the next one is redeploy. Sebagai permulaan, kita selalunya buat dalam pilot group because we want to get feedback and to revise if there is any necessary revision. Then we monitor the plan. So bermula 2017, kita terus 2016 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan kat sini, kita ada berbahagikan kepada 3 grup. Maknanya grup pertama, grup ketiga adalah dari grup kumpulan eksekutif, dan bila kumpulan eksekutif ni dilakukan, the process is being done, we can carry out by the manager and the senior manager. Grup kedua adalah grup di mana involve the manager level. So this is where the president and the senior managers involved in the process. And the first group is where the president and also the -1 of the president involved in this, and the target audience are the senior managers and others. So next slide please. Apa yang saya ingin kongsikan di slide seterusnya ialah bagaimana kita mencapai apakah proses yang kita telah laksanakan dan bagaimana pencapaian ini telah dapat dicapai setakat ini. Macam saya kata tadi, dalam 2015 dan 2016 bila saya tengok external talent hiring ni adalah banyak, ramai. Dalam 123 orang yang kita ambil, 20 adalah bahagian kepimpinan. Jadi hanya 22%, kita perlukan 22% daripada eksternal untuk kita ambil. Maknanya kita tak ada cukup talent, bakat. Dan bila kita tengok internal career progression juga, kita hanya mencapai 9% saja. Yang daripada 76 managers, hanya 7 managers saja yang kita ada di career progression. Keadaan itu berubah apabila kita melaksanakannya. Boleh klik the presentation please. Bila 2016, bila kita start, remember I mentioned about the pilot group. So we start from manager and senior managers. So we have identified 15% out of the pool as our talent. And you can see our journey from 2016 to 2019, where we have expanded not only from senior manager to manager, but we also involve the executive level. And you can see the number, the identified talent has increased from year to year. So next slide please. And we are also very big in terms of diversity and inclusion. So we also monitor the ratio between male and female to ensure to support even the nation's aspiration to have more women leaders in the market. Next slide please. And you can click on, you can click semua sampai habis. Yes. Dan kalau kita lihat kat sini, the number of people being promoted from the talent out of the general pool and also out of talent pool has is significantly increased daripada 9% pada tahun 2016 dan peratus itu adalah agak signifikan, ya, boleh membanggakan. Next please. Next. Yeah, and also from the diversity data, you can also see that the number of women in the who also holds the higher level
has increased in terms of the upgrade in their career progression. Okay, the next one, please. So this is the last slide I have, and all 100% of being identified and involved in the organizational-wide development activities. And also, macam Prof tadi ada kata that succession planning exercise is not only about development, but it is also about retention of talent. So you can see that with whoever that we identify, we manage to we retain them more than 90%. Yeah. All right. Last but not least, you can see my last slide. You can just click on, so I can show on the data. Yes. So this is our development framework. In terms of whether they are executive or individual contributor, whether they are on the manager level or on the senior manager or the director level. So kalau saya perhatikan tadi, it's also tak berbeza dengan apa yang Prof Nordin share about the development framework, about 70%, 20%, 10% guiding principle, where 70% of development we believe is more on the experience, 20% based on relationship, and 10% is more on the training. So you can see bagaimana kita develop the top talent in the company, where we have the job rotation, we have the mentor and mentee, we have coaching, and we also have an in-house development program for them to go through. So another thing that I want to tekankan di sini ialah succession planning atau talent proses mesti menjadi satu agenda di organisasi. Tak kira lah di universiti ataupun di swasta, kerana agenda ni mesti dilakukan dengan disiplin. Maknanya tiap-tiap tahun kita akan pastikan masa kita sebagai seorang pemimpin untuk pastikan yang kita meluangkan masa untuk this process. Jadi macam di organisasi saya sekarang ni, setiap tahun di pertengahan tahun kita akan pastikan kita block semua leaders punya schedule, dan pastikan kita ada briefing, kita pastikan kita review what are the talents, how the talent move, kita review whether is there any possibility to move the talent to global or to make it more mobile. So that is more of the talent agenda that we have. So memang talent process or talent review ni is something that it is relevant pada masa sekarang, dan menjadi leader sekarang ni is not easy, but this is where we as the leaders would be able to assist them, to nurture them, to grow them, to ensure that they are successful in their career. So untuk itu saya akhiri saya punya presentation. Ya, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Yang Amat Datuk atas perkongsian sebentar tadi. Berdasarkan kepada penerangan yang telah diberikan oleh Yang Amat Datuk, saya melihat kepada kerangka yang telah disediakan di peringkat swasta, bermula daripada fasa development atau pembangunan sehinggalah kepada fasa pelaksanaan, dan ianya saya percaya tidak jauh beza ni pun dengan UC awam, tetapi mungkin dari segi approach ataupun bagaimana kita melaksanakan itu mungkin ada berbeza lah antara UC awam, antara pihak swasta dan juga kami di UC awam. Seperti yang telah dikongsikan oleh Yang Amat Datuk tadi, dari segi prosesnya, dari segi membentuk design, kemudian dia membangunkan dan develop, kemudian kita ada deploy dan juga execution. So pada peringkat ini saya melihat kepada beberapa proses yang boleh atau gerakkan untuk tujuan pelan pergantian ini. Antara lain yang disebut oleh Yang Amat Datuk tadi adalah dari segi job rotation. Saya rasa di musim-musim pun telah banyak membuat penempatan dan sebagainya. Kemudian 360 feedback. So of course penilaian 360 daripada pelbagai sudut itu adalah salah satu daripada elemen dalam kita mengenal pasti bakat-bakat yang terbaik ini. Kemudian dari segi konsep coaching and mentoring,
dan akhir sekali adalah development project yang saya fikir ianya satu perkara yang baik untuk kita laksanakan. Dan melihat kepada perkara tersebut, kita telah selesai dalam pusingan yang pertama ini, perkongsian daripada panels, dan sekarang adalah pusingan yang kedua, dan saya fikir inilah masa untuk para peserta yang melahirkan atau mencetuskan beberapa persoalan yang saya fikir amat penting untuk kita kupas bersama pada hari ini. Dan alhamdulillah penyertaan stiker ini lebih daripada 130 orang, dan saya pun dah ada nampak juga lah soalan-soalan yang datang daripada room chat ataupun daripada WhatsApp di sini. So mungkin saya nak mulakan soalan pertama ni kepada Pak Yim. Okay. Soalan daripada Cik Aziz Shukri daripada Universiti Malaysia Pahang. Para pentadbir secara umumnya selalu terasa tersisih, dan mungkin kadang-kadang mereka merasa rendah diri kerana golongan pentadbir ini tidak mempunyai title seperti doktor, IR ataupun prof. Kadang-kadang mungkin mereka berasa seperti staf kelas kedua. So apakah ada cadangan agar seluruh warga staf pentadbir ini diberi peluang atau dirancang secara rapi agar mereka semua mempunyai PhD? Bekerja dalam dunia akademik, staf kami juga barangkali wajib memiliki PhD bagi memastikan kompetisi mereka seiring dengan persyarat. So saya ingat mungkin sesuai ni, soalan sesuai dengan jawab oleh Pak Yim. Terima kasih. Sebab baru sebenarnya universiti sekarang bergerak, universiti awam pun bergerak, berbeza daripada masa dulu. Kalau dulu kita tengok universiti awam ni dia ada, kalau di Anton dia ada 3 timbalan Ancestor, iaitu akademik, antarabangsa, pendidikan inovasi dan lepak awal pelajar. Itu basic. Yang ada dalam dari, daftar sebagainya. Tapi kalau kita tengok sejak beberapa tahun kebelakang ini, universiti diminta juga meningkatkan kapasiti untuk mendapatkan pendapatan tambahan dan sebagainya. Untuk itu semua universiti awam sekarang ini sudah ada satu sektor baru, iaitu investment sector. Jadi di UMP ini kita ada basically di bawah lembaga pengarah universiti kita ada Jabatan Kuasa Perusahaan Universiti JKPU, dan di bawah itu kita ada 3 sektor besar, iaitu sektor yang tradisi ataupun sektor dipanggil educational development yang melibatkan akademik, pendidikan dan juga anak pelajar. Satu lagi sektor yang besar yang kita penting ialah sektor pelaburan. Saya guna perkataan pelaburan, kita tak nak menggunakan perkataan perniagaan. We don't want to say that we see doing business, but we have some money to put under our business wing to get money to get back for helping our university in future. Satu lagi sektor yang kita buat di UMP ini CSR ataupun kita ada sebuah yayasan UMP Universiti Malaysia Pahang. Jadi kita ada development, education development, kita ada investment, kita ada sektor ataupun apa yang panggil sektor care, apa ni CSR, corporate social responsibility. Jadi berasal bertiga struktur yang dibuat baru ini, bukan struktur tetap tetapi dia punya fokus. Pergerakan ataupun pengurusan bakat mesti melihat perkara itu. Sebab itulah apa yang kita buat sekarang ni, universiti awam khususnya UMP, kita lihat golongan, saya setuju tadi, golongan pentadbir kita ada 80 orang je, pensyarah ada 800 orang, dan ada dekat 700 orang yang ada PhD, profesor dan sebagainya. Jadi sebab itu kita nampak ada gap di antara kemahiran yang ada pada pentadbir dan juga pensyarah dan juga pada akademik yang lain. Walaupun pentadbir juga ada kekuatan dia, sebab sebenarnya di dalam universiti yang paling penting adalah pentadbir. Orang tak nampak begitu. Orang nampak universiti ni pensyarah, betul lah, pensyarah pasal knowledge transfer tu. Tetapi pada saya yang penting ialah pentadbir, pasal dia menentukan perjalanan sebuah universiti itu sama ada mencapai atau tidak objektif yang telah diperuntukkan pada ini. Untuk itu saya nak share sikit lah apa yang kita cuba buat di UMP ni. Sebab saya nampak di dalam kelas strategi yang baru memang kita ada satu tajuk khas pengurusan bakat.
pengurusan sumber manusia. Memang kita dah masukkan sebagai salah satu inisiatif penting untuk memastikan pentadbir ini diberi peluang yang sama. Atas sebab itulah lembaga pengarah universiti tahun lepas kita telah meluluskan program pemantapan bakat kepada penolong-penolong daftar, dan sudah ada pun batch pertama seramai 15 orang mengikuti program MBA. Sebab kita yakin kalau mereka diberi pendedahan, mereka juga boleh membantu menjayakan universiti. Dan kita nak orang-orang ataupun pentadbir ini memahami sekurang-kurang kaedah mereka bekerja ni dalam konteks 4 perkara asas yang saya selalu sebutkan. Yang pertama, governance. Pentadbir kena mahir dan tahu cara detail tentang governance, pentadbir yang betul. Do the right thing. Kita ada panduan, seperti misalnya kita ada perintah am, kita ada arahan perbendaraan, kita ada sistem cuti, kita ada sistem quarters, sistem tata tertib, bakti dan sebagainya. Kita tahu dah. That one governance process dah ada. Yang keduanya, yang paling penting sebagai pemimpin khususnya pentadbir dan segi nak menentukan integriti atau amanah. Yang ini yang kita perlu kuatkan. Jadi pada saya, kalau kita boleh melaksanakan tugas dengan jujur dan amanah, yang ini tidak ada siapa boleh membuat kecuali diri kita ketua. Sebab itu kita di universiti kita pun dah ada unit integriti. Di banyak institusi di kerajaan telah minta kita tunggu integriti. Yang ketiga, perkara yang kita fokus adalah dari segi delivery ataupun performance base. Kita tak nak lagi, kita datang pejabat, kita tak tahu apa yang kita nak buat. So performance base ni dia kena ada KPI. Dan KPI ni kena monitor. Pengalaman saya lah, KPI ni kalau ikut KPI, kita tak monitor, kita tak dapat hasil. Dan alhamdulillah, lembaga pengarah universiti itu dah meluluskan juga satu cadangan pay for performance. Jadi kita buat, ini kita nak meningkat, kalau orang tu nak naik gaji lebih, dia kena perform. Dan ini juga satu inovasi yang telah dibuat oleh pengurusan universiti untuk memastikan peluang yang sama rata kepada golongan pentadbir biasa. Dan yang paling penting kepada saya, perkara 4, iaitu wisdom. Saya cakap wisdom, kebijaksanaan. Saya bagi contohlah, orang masa nak pelajar, nak mau masuk universiti, mungkin syarat tu orang nak katalah nak 5A. Pelajar tu ada 4A 1B, contohlah ni contoh. Tapi pelajar ini daripada golongan miskin, luar bandar, anak yatim, kita tak boleh sama lah. Orang mesti 5A. Ini kita nak wisdom. Wisdom ni, yang ni tak ada dalam universiti, tak ada mengajar kebijaksanaan. Itu lahir daripada pengalaman dan juga penghayatan kehidupan yang baik. Jadi pertimbangan pentadbir biasa jangan dilihat dari segi 5A itu je. Bukan akademik semata, kena lihat dari keseluruhan. Orang kata holistic approach. Think big, tengok dari sudut yang lebih besar. Jadi pada saya, kalau kita nak menjadi pentadbir yang baik, wisdom ni kena tinggi. Kalau nak tolak pun, orang telefon, anak saya 3A boleh masuk tak? Contohlah kan, kita dalam telefon dah jadi hukum, tak boleh, tak layak, mesti nak 5A, contoh begitu. Sepatutnya pakcik, tak apa, pakcik hantar, kita tengok, mungkin pakcik tak boleh masuk universiti kita, mungkin kita cadang masuk universiti lain. Banyak universiti swasta saya pun kenal, bagilah sedikit apa dipanggil beralas maksud. Jadi dalam konteks ini untuk melahirkan bakat-bakat macam ni memang ada cabaran. Sebab itulah pada saya di universiti awam ni kena ada satu perubahan yang drastis sedikit. Dan kita tidak nak bezakan akademik dengan bukan akademik. Pada saya mereka sama, mereka komplement each other. Sebab orang akademik juga akan jadi pentadbir. Sebab tu di MP kita lulus dalam MP yang lepas, dekan juga kena dilatih. Profesor must be trained. Dia tahu bidang tu je, bukan dia tahu bidang semua. Dia perlu dilatih dari segi pengurusan kewangan, pengurusan sumber masa, risk management, investment, kena boleh baca sedikit, balance sheet, Alhamdulillah di MP kita telah ada kursus-kursus khas ini, kita ajar. Kita bimbing, as mentioned by Datuk Anwar sikit. Kita kena guide, kena nurture the talent that we have within our dan satu lagi saya nak sentuh sini dari segi orang atas, maksudnya bos. Bosses kena guide orang bawah.
Dan kita UNP, we are welcome the best way. Kita tak nak lagi bila orang cilik bunuh. Ini perangai kita banyak. Bukan di sini lah, kita tempat lain kan. Kita tak nak ada bakat-bakat yang bagus, siang-siang nak tembak. Ini kita tak nak. Kita nak, kalau kita nak universiti kita berjaya, negara kita berjaya, we need to have more talent, good, brilliant men should be being promoted. Bukan nak dihalang mereka. Tapi proses itu kita ikutlah. Bukanlah kita main angkat tangkap mak, tidak. Jadi untuk jawab soalan tadi mudah saja. Tidak ada diskriminasi di sini. Semua sama. In fact kita buka pembelajaran ni bukan setakat master PhD. Kita akan buka seterusnya peringkat bawah lebih bawah. Jadi diploma, mungkin nak belajar buat degree dan sebagainya. Bergantung kepada kemampuan kita jugalah. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Pak Im. Kita menerima banyak juga soalan-soalan daripada ruang chat dan juga WhatsApp direct kepada saya ni. So mungkin soalan seterusnya itu kepada yang bagi Prof. Dato' Aziz. Prof, ada persoalan berkenaan dengan memerlukan pandangan panel apa yang dimaksudkan sebagai talent, bakat, dan bagaimana pengalaman yang bahagia Prof. Dato' dalam pengurusan UC ini tentang peluang penggantian di UC awam. So mungkin apa pandangan Dato' tentang pertama tentang talent dan seterusnya pandangan tentang peluang penggantian yang dilaksanakan di UC awam. Silakan. Okey, terima kasih. Talent ni kebetulan seorang insan itu dan dia boleh diperolehi sama ada melalui dia belajar dan ataupun melalui pengalaman dia di dalam proses dia bekerja. Dan dari situ dia akan membina dia punya kepakaran dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang pembelajaran ini, dia ada dua aspek. Sama ada yang macam Dato' Sri sebut tadi, boleh kita pergi antara sekolah formal. Tapi bagi saya, kalau sekolah formal ini mungkin ramai yang tak dapat pergi. Tapi bagi saya adalah universiti itu sendiri perlu mengadakan program yang kalau pasal saya kata saya ambil kepada CPD lah, program yang dia melatih. Dan melatih itu kita kena profile latihan dia, apa yang dia lalui, dan apabila apa proses yang akan dilakukan, kita kena table profile dia dalam arti kata profile kerjaan rotation dia dan juga profile dia punya pengajaran dia atau pembelajaran dia, supaya kita boleh nampak bila gap ataupun kita dah buat tentang kompetensi satu jawatan tersebut, dan kita tengok gap dia dan antara dia punya kompetensi pada job dengan kompetensi yang ada pada person tersebut. Kita boleh lihat melalui rotation dan sebagainya. Ini proses yang boleh dilakukan atau telah dilakukan di sebahagian daripada universiti. 360 darjah ada disebut oleh Azli memang penting sekarang ini, kerana kita ketahui apabila nak memimpin ni, terutamanya pada keatasan, kita nak pemimpin yang boleh memimpin dan juga mendapat kepercayaan kepada orang bawahan. Kerana kita dapati kadang-kadang ada pemimpin yang bukan saja buat muda perubahan, ambil orang lain perubahan juga. Jadi itu kita tak mahu. Jadi proses 360 itu kena dimasukkan dalam proses, dan saya rasa kami sendiri kami telah melakukan pengatus masalah di sana. Di hari ini saya tak sempat buat pengatus, baru nak membina universiti. Jadi saya terpaksa mengambil orang yang telah lama di Pulau Luar dan membantu dalam pembinaan universiti. Tapi pada universiti dah establish, saya rasa itu penting untuk melakukan perkara tersebut, kerana kita nak pastikan juga bukan saja kerja berjalan, tetapi keharmonian staf dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur. Dan saya sebutkan tadi bahawa proses succession planning ni macam Dato' Nasional sebut, it's important proses. Tak boleh kita buat ada unit kita tengok. Tapi saya rasa the whole university have to do because it's very vital. Because especially universiti ni dia bukan macam satu-satu department yang biasa. Dia lebih pada saya kata tadi mempunyai kepakaran yang hebat belakang. Dan satu universiti mungkin berbeza dengan universiti yang lain. Kita bukan sekolah menengah. Kadang-kadang kita punya culture tu yang kita kena maintain. Ini benda-benda yang saya rasa important dalam kita membina ni. Dia bukan saja melibatkan unit succession planning, tapi dia melibatkan latihan, dia melibatkan perancangan pejawatan, dia melibatkan. Tapi yang mustahaknya adalah ada soalan tadi yang saya Azli bertanya, bagaimana nak mengubah fikiran. Nak ubah fikiran ni kena ubah kita sendiri. Setengah kita ni kita nak minta skill.